Okay, so hari ni kita cover on history, language processor. Basically yang topik 1-2 ni kita dah cover sedikit dalam last week. Structure of compiler, ini pasal-pasal yang ada dalam compiler. Kemudian kegunaan compiler. So, compiler tu basically dia menukarkan language, satu-satu language kepada assembly code ataupun machine code. Tapi di samping tu ada beberapa konsep yang kita belajar dalam compiler tu boleh digunakan juga untuk buat application lain lah. Okay, first programming language adalah machine language. Okay, assembly lah yang dibuat pada 1940. Okay, so machine language kemudian di replace by assembly language. Machine language ni yang 0101 Kemudian dia represent 0101 tu kepada assembly language. Yang mana assembly language ni dia terdiri daripada instruction and memory. Okay. So, biasanya assembly language ni dia ada dipanggil assembler. Dan tadi kita kata compiler. Tapi kalau assembler tu maksudnya dia akan tukarkan assembly language ni kepada machine language ataupun machine code. Okay, assembler. So, contoh machine assembly language macam move AX, 5. Dia satu instruction and then dia ada memory dia. Okay, itu assembly language. Assembly language dia depend kepada machine. Maksudnya kalau kita nak guna machine Windows, maka assembly language dia hanya boleh guna untuk Windows ni. Maksudnya kalau kita guna contoh assembly dia move AX,1 tu Windows. Kalau kita guna machine tu adalah Apple ataupun iOS, dia tak boleh guna language tu, dia bahasa dia lain. But assembly ni dia adalah bahasa CPU tu. Jadi CPU yang berbeza-beza, terutamanya version Windows, Linux, tu dia assembly dia lain-lain. Okay, assembly tu dia represent machine code iaitu mengikut CPU tu. Okay, in fact IBM pun dia ada CPU dia sendiri. So tu assembly dia lain, tak sama. Ini history ni kita dah tengok, kita bermula dengan low level programming. Low level tu apa? Machine code dengan assembly. And then kita ada high level, Fortran, third generation language. Ada fourth generation language and then fifth generation language. Third generation language tu bahasa yang kita biasa guna lah macam Java. Yang bahasa yang kita type macam natural language. Macam bahasa yang kita difahami lah. English yang difahami. Fourth generation language dia menggunakan form. Dia tak menggunakan coding, kita kena type satu-satu. Dia menggunakan form ataupun menggunakan image, kita tarik image tu jadilah sistem. Itu fourth generation language. Contohnya Power Builder, VB, LabVIEW. Okay. And then fifth generation language dia lebih kepada macam langsung tak ada structure programming. Lebih kepada bahasa macam chatting je. Contohnya Prolog, constraint programming tu fifth generation language. AI lah tu, AI punya language. Tapi semua bahasa high level programming ni dia mesti convert kepada assembly ataupun machine code sebab kita punya machine ataupun laptop ataupun any device dia ada CPU dia. So CPU tu tak faham semua ni. CPU tu dia ada machine code dia sendiri, instruction dia sendiri. Jadi semua bahasa ni tak kira lah third generation ke, fourth generation ke, akan dikonvertkan kepada assembly melalui compiler. Okay. So first generation language, kalau kita sebut first generation language tu machine code dengan assembly lah. Okay, pada 1940-an, kemudian 1950-an. Ini assembly, yang first generation language machine code. Second generation language assembly pada 1950-an. And then third generation language itu baru yang higher level. Kedua ni adalah low level. So pertama sekali language yang diperkenalkan adalah Fortran. Okay, 1956. So maksudnya bila start higher level language barulah ada compiler. So siapa yang buat compiler? Orang yang buat Fortran lah. Okay.
Sebab bila ada high level language ni barulah dia kena convert kepada assembly. So kena convert tu kena ada compiler. So ni history lah tentang programming language. So Java 1945, so agak baru jugalah berbanding yang asal-asal ni, yang atas-atas ni. Okay, selain daripada ni kita ada juga dipanggil interpreter. So yang third generation language ni semua ni dia ada compiler dia. Maksudnya dia akan convert kepada assembly. Yang ni dia ada interpreter. Interpreter ni pun dia akan convert kepada assembly juga, cuma dia ada beza sedikit lah. Dia beza. Maksudnya kita tak perlu compile, kita boleh guna source code tu untuk runkan dia. Macam kalau yang saya bagi ESE tu, itu kita guna compiler. Maksudnya saya tak bagi source code, saya bagi yang dah dalam bentuk ESE, yang dalam bentuk assembly lah sebenarnya. Tapi kalau interpreter ni kita boleh bagi source code and then dia boleh run berdasarkan source code. Itu interpreter lah. Untuk JavaScript kan kita boleh download, contohnya coding dekat web tu, kita download di JavaScript, kita boleh tengok kod dia and then kita boleh run. So tu dia panggil interpreter lah. So tu sedikit tentang assembly and compiler. Okay, why do we need compiler? So basically untuk convert kepada high level programming language kepada assembly language ataupun machine language. Ataupun bytecode. Bytecode ni Java ni untuk Java saja bytecode. Okay. Assembly macam mana? Ni assembly push EBS, move EBS ni assembly untuk dipanggil kalau CPU family tu dia panggil apa? Dia ada ARM, ada lah. So ini basically window lah. Okay, ni window. Okay, ini machine code ataupun machine language. So basically dia push. Okay, 1010 itu adalah push. EBX tu adalah 0011. Satu je lah. Okay, tu machine code dengan assembly. So compiler guna dia untuk convert ni language high level ni. High level maksudnya yang lebih mirip kepada English lah, ataupun natural language dia panggil. Maksudnya kita tengok ni kita boleh baca lah. Kalau ini kita tak faham ni move ni apa ni, ini kita faham lah. Kan for integer start dengan 2 kita boleh explain lah. Ini kena explain, nak explain ni kena explain dengan CPU, dengan register. Terpanjang kalau nak explain ni. Okay, so ni dipanggil low level, ini dipanggil high level. Low level tu machine lah. Kalau nak explain, kena explain tentang machine tu. Explain tentang CPU. Ini tak perlu, ini kita je explain lah. Ini looping. So kita guna natural language. Alright. History term compiler. So compiler ni mula-mula perkataan compiler diperkenalkan oleh Grace Murray Hopper ni. Okay. Yang kata compiler tu adalah compilation of sequence of routine selected from a library. Itu maksud dia lah. Tak penting pun maksud tak penting. Yang penting kita tahu tujuan dia compiler tu. Cuma kenapa compiler? Sebab dia asal perkataan dia compilation lah. Okay, satu compilation daripada library ni, sequence of routine selected from a library. Dari segi programming lah. The first compiler of high level language adalah Fortran lah. Sebab Fortran yang mula-mula dikenalkan sebagai high level programming language, maka dia ada compiler lah. So ini dibangunkan pada 1954 dan ramai yang upgrade ataupun enhance lah Fortran tu. Tapi mula-mula dia John Backus lah, John Backus. Okay, John Backus. So bila dia nampak Fortran tu, dia sebenarnya develop konsep-konsep yang perlu ada dalam compiler tu. Okay, the study of scanning and passing. Scanning and passing ni adalah konsep ataupun fasa yang perlu dilalui dalam compiler tu. Scanning tu contohnya kalau kita ada macam tadi, ini peringkat pertama untuk compiler scanning adalah
dia kena tentukan mana variable, mana type, mana operator, okay, mana semicolon. Itu dipanggil scanning. Maksudnya dia nak classifykan ini adalah type, ini adalah variable, dipanggil token. So ini adalah operator, ini adalah number. So dia nak classifykan kepada token, dipanggil token, ataupun kategori of programming syntax. So passing tu dia nak check passing tu dia nak check betul ke integer factorial equal to 1 ni ada semicolon. Passing maksudnya dia nak check adakah ini memenuhi grammar bagi bahasa ni. Itu dia panggil passing passing. Scanning nak tentukan token. Ini token apa? Ini adalah data type. Ini token apa? Ini adalah variable. Itu token Itu scanning dan passing. Okay. Ini sejarah dia lah. Tak penting pun sejarah dia. Takat untuk pengetahuan je. Dan compiler ni masih lagi menjadi topik research lah. Maksudnya orang masih lagi upgrade lah ataupun enhance konsep-konsep dalam compiler ni. Compiler ni terutamanya dalam aspek optimization. Penting optimization ni contohnya daripada coding ni. Okay. Dia kena convert. Kalau kita nak translate satu-satu, dia mungkin akan ambil, katakan ni 3 line kan. 3 line ni katakan satu line, satu Mac. Contoh satu line, satu Mac. So dia 3 Mac. Okay, 3 Mac ni maksudnya dia akan occupy RAM kita 3 Mac. So daripada sini jadi 3 Mac. So optimization dia mungkin integer I ni ada kata ini boleh ni, tak perlu berulang ni. Integer I tak perlu declare ke ataupun apa. Dia boleh optimize. Nanti kita akan tengok macam mana dia optimize. Contoh-contoh optimize. Maksudnya kalau ini dia akan jadi 3 Mac ataupun 3 line bila dah convert ni. Awak fikir optimize, apa yang kita boleh optimize kat ni? Mungkin ada yang redundant. So instead of jadi 3 line ni, dia akan jadikan 2 line saja tu. Jadi 2 Mac saja. Itu optimization lah. So, cara-cara nak optimize tu masih lagi jadi satu research lah. Okay, ini kita dah tengok tentang ESE ni. So basically nak expose assembly tu lah, sebab you all tak develop sistem menggunakan assembly So zaman saya dulu ada kita belajar assembly language, so kita develop sistem menggunakan assembly language. Macam you all ni dah start guna Java kan. So Java tu dia dah high level lah, so you tak belajar tentang assembly. So dengan aktiviti yang dah dibuat semalam tu, you all boleh tengok dia adalah assembly language. Maksudnya program kita buat tu ataupun Java yang you all dah compile tu, dia akan jadi assembly. Maksudnya kalau kita tak ada compiler tu pun kita boleh je buat code, boleh saja buat program menggunakan assembly. Okay. So ini takrifan secara formal, compiler tu adalah program yang translate satu bahasa kepada bahasa yang lain lah. Ataupun spesifik dia adalah machine code lah. Machine code tu tujuan compiler. Sebenarnya kita nak convert kepada machine code. Tujuan asal lah. Tapi tujuan lain mungkin kita boleh kata, boleh juga kita kata daripada bahasa Melayu ke bahasa English. Boleh juga menggunakan konsep compiler. So boleh lah. Tapi tujuan asal compiler tu adalah untuk translate high level programming language kepada low level, iaitu assembly ataupun target machine lah. Target machine maksudnya kalau CPU tu Windows, so Windows lah. Machine Windows lah. Kalau iOS, machine iOS. Machine tu lebih kepada CPU lah. Okay, so apa dia buat, dia akan ambil source of program. Maksudnya input dia adalah program lah. Okay. Yang kita tulis dalam high level language. Kemudian dia akan produce dua. Satu assembly atau machine language. Satu lagi dia akan produce juga error message. Okay. Bila dia produce error message, bila dia tak boleh nak convert kepada assembly. So kita compile, ada error, dia tak akan convert kepada assembly, dia akan keluarkan error message. Itu compiler punya task ataupun kerja utama dia.
Okay, so compiler perform two major tasks, satu analyze, satu synthesis of target language. Okay, analyze maksudnya dia check lah program tu betul ke tak, ada salah ataupun tidak dari segi grammar dia. Kemudian dia akan convert kepada target language instruction ataupun machine language lah ataupun assembly. Itu dua benda. And then ni interpreter, apa itu beza interpreter dengan compiler? Saya laju tak apa sebab kalau tak faham pun boleh tanya, tapi selepas ni pun saya akan post video dia lah. So nanti you all boleh refer balik video ni. Okay, so interpreter ni adalah tadi compiler, ini interpreter. So dia adalah dua benda yang hampir sama tapi ada perbezaan dia. Okay, apa yang sama? Dia adalah baca input daripada satu language, translate kepada bahasa lain. Okay, target language. Maksudnya tadi kita kata translate from one language to another language. So, sama lah. So masing-masing translate. Compiler pun translate. Cuma satu lagi interpreter, dia beza dia adalah dia execute. Okay, dia execute. Dia yang runkan software tu. Okay, berbanding compiler, kita dah buat jadi ESE, so kita tak perlu dah nak guna interpreter ataupun nak guna macam yang saya buat tu, guna C++ builder untuk runkan sistem tu. Just run terus ESE tu sebab ESE tu dalam bentuk machine language dah. Jadi kita boleh run terus tanpa menggunakan sebarang software. So ESE tu boleh terus run tanpa menggunakan sebarang software. Berbanding interpreter, kita nak run dia tak boleh sebab dia bukan dalam machine code, tapi di sebalik ni dia dalam bentuk satu language lah ataupun intermediate language ataupun intermediate kalau Java tu dia panggil bytecode lah. Okay, so bytecode tu kalau kita nak run dia mesti ada interpreter, kena install benda tu. So contohnya you all dah develop satu program Java, nak run Java tu, okay, nak run Java yang dah develop tu, you kena ada sama ada you kena ada NetBeans. NetBeans tu macam interpreter lah. Okay, tapi tak ada NetBeans pun you boleh run, tapi you kena install apa? Kena install JDK kan. Java dan memang kit tu JDK. JDK tu adalah interpreter. So kalau you nak run Java tu seolah kena ada interpreter, you kena install JDK. So sama. So kod ataupun program you dah compile Java tu you boleh run dekat Windows sebab Windows dia ada interpreter dia. And then kod yang sama ataupun yang you dah compile Java tu yang sama boleh juga run dekat iOS ataupun Apple sebab Apple you akan install JDK untuk Apple. So JDK Apple tu yang akan interpret kita punya kod tu. Okay, sebab tu dia multi platform, maksudnya dia boleh run di mana-mana platform. Sebab interpreter tu yang run dia, bukannya dia sendiri yang running macam machine code ataupun EXE tu. So tu beza dia, iaitu dia execute. Okay. Contohnya Java compile code into intermediate form called bytecodes. So kita compile tu dalam Java kita compile juga tapi dia tak create kepada assembly. Kalau you buka guna only debug code yang you dah compile untuk Java tu, dia bukan dalam bentuk assembly, dia dalam bentuk bytecode. Okay. So bytecode ni tapi kalau kita dah compile kita tak perlu run NetBeans tu, kita just boleh run je bytecode dengan syarat kita install JDK atau dipanggil virtual machine lah JDK tu. So kita install JDK, so bila kita run bytecode ni, automatic JDK tu yang akan run kan. Automatic interpreter, JDK tu adalah interpreter yang akan run kan bytecode ni. Okay. Dan kalau kita ada only debug, dia boleh baca assembly. So kalau bytecode pun sebenarnya dia ada juga macam only debug tu. Okay. Ini last kali ni does not translate the source program into object code. Ini bukan machine code lah, dia tak generate kepada machine code. Contoh APK, kalau you dah buat satu mobile apps itu APK kan, you boleh dapat balik source code dia. Dengan senangnya dapat balik source code dia. Sebab apa? Sebab dia bukannya machine code. Jadi kita dapat balik source code dia. Berbanding ESE ni yang kita compile, saya buat dalam C++, saya compile. Apa yang berlaku adalah dia program ESE tu sudah jadi assembly. Jadi kalau kita buka only debug, kita nampak assembly. Jadi
kita tak nampak dah sumber asal dia iaitu C++. Dan berbanding Java ni ataupun APK kan, APK tu APK dia based on Java lah. So APK tu basically kita boleh decompile balik dan kita boleh tengok source code dia. Dia panggil deassembler. Ini kan deassembler ni. Saya tak contoh. Ini deassembler. Online deassembler. Okay. Ada yang berbayar, ada yang free je. Maksudnya kita boleh. So ini kita boleh dapat balik kod lah. Terutamanya untuk Java. Deassembler satu lagi dipanggil decompiler. Okay. Ini Java decompiler. Di mana coding yang kita dah buat ni, kita boleh decompile balik. Jadi kita dah jadikan objek kan, kita dah compile jadi objek, kita boleh dapat balik coding dia menggunakan Java decompiler ni lah. Okay. Dan dia ada juga kalau kita APK, dia pun ada juga decompiler. Okay, ni kalau kita ada APK, kita boleh upload APK kita and then kita boleh nampak source code dia lah. Okay, kita boleh nampak source code dia. Kita boleh ambil balik source code dan boleh buat balik kita punya sistem lah. Okay, ini beberapa contoh lah. So, ini saya tak nak tunjuk sebab kita tak belajar dari segi inilah kita belajar compiler lah. Jadi saya tunjuk compiler yang generate kepada assembly je lah. Tapi boleh test lah, boleh explore sendiri. Okay. Di mana lebih baik kita generate sistem ataupun program kita dalam bentuk machine language ataupun menggunakan interpreter, mana yang lebih baik? So dia ada pro and cons. Maksudnya kalau machine language lebih laju lah sebab kita tak perlukan interpreter. Fungsi interpreter dia nak convert balik yang dah jadi kod yang kita dah compile tu kepada machine language. So dia ambil masa lah untuk di convert kepada machine language. Berbanding EXE yang dah memang dalam bentuk machine language, kita double click je terus CPU run dah. Tak perlu dah nak translate balik kepada machine code sebab memang dia adalah machine code ataupun assembly. So kalau yang compiler tu lebih cepat lah berbanding interpreter. Okay. Itu dari segi speed. Dengan EXE tu lebih laju berbanding kita nak run Java. Sebab Java tu dia kena interpret dulu, kena compile dulu lah. Basically kena compile balik dekat PC masing-masing. Lambat sikit. Tapi interpreter, kelebihan dia kita boleh tahu dekat kod mana dia ada error. Okay, compiler kita tak boleh tahu dekat kod mana yang ada error sebab apa? Sebab compiler tu dia dah jadi assembly. So kalau dia nak pergi kepada program asal dia dah tak tahu dah dekat line mana program asal tu ada problem. Sebab kod dia kalau dia error dekat assembly tu. Jadi assembly tu dah translated lah from high level language tu. Jadi dia dah tak nampak lah kat mana line sebenar. So interpreter dia give better error diagnostic lah. Maksudnya kita boleh tahu kalau ada error tengah run ada error. Kita boleh tahu kat line mana ada error. Sebab interpreter tu dia interpret daripada source code tu. Okay, so tu kelebihan dan kelemahan dia lah. Contohnya PHP ya. PHP kita boleh tengok kat mana ada error dia. Kita run PHP ada error. Dan kita boleh tahu ada error kat mana. Berbanding EXE yang saya bagi tu kalau ada error, dia akan nampak error tapi tak tahu line apa yang error. Dia boleh tahulah DLL kan. DLL not found. Macam-macam lah. Tapi kita tak nampak pun kalau kita buka high level language pun. Kita buka C++.
Source code tu pun kita takkan nampak kat mana pula DLL ni, tak nampak. Sebab itu berlaku di belakang dia. Compiler yang tolong buat benda tu. Alright, okay, ni saya dah explain. So ni dah masuk compiler structure. Okay, compiler structure. Ini kita akan tengok. So topik kita basically lexical analyzer ni satu topik, syntax analyzer satu topik, semantic analyzer ni satu topik. Okay, cuma yang ni mungkin kita tak akan buat sebab ini dia kena belajar assembly lah. Kita akan buat benda lain kat sini ataupun kita guna tools lah. Kita guna tools. So untuk compiler kita ada yang pertama lexical analyzer scanner yang macam saya sebut tadi, macam mana dia nak daripada karakter ataupun daripada source code kita tu dia nak categorizekan mana satu data type macam integer, string tu data type kan, float. So mana satu data type, mana satu variable, contoh variable A, B ke, ABC ke, XYZ tu adalah variable. So dia nak recognize benda tu ataupun dia nak recognize keyword. Contoh keyword if, else, for tu adalah keyword kan. So dia nak recognize benda tu. Dia panggil sebagai fasa pertama ni lexical analyzer. So dia panggil scanner lah. Okay, so dalam ni kita akan belajar beberapa konsep lah, terutamanya regular expression. And then kita masuk kepada stage yang kedua iaitu parser. Parser ataupun syntax analyzer. So based on dia dah tahu dah mana keyword, mana variable, mana data type, dia akan check adakah susunan semua tu memenuhi grammar ataupun syntax bagi language tu. So ini fasa syntax analyzer. Semantik ni pun juga syntax tapi dia lebih kepada meaning of the language lah. Contohnya integer nak assign value dengan string. Boleh ke tak boleh? Itu dari segi semantik lah. Semantik dia. Syntax dia mungkin betul tapi dari segi semantik integer variable dia assign value dengan string. So dari segi semantik dia tak betul. Maksudnya dia akan check dekat pasal sini. Syntax dia betul maksudnya dia buat integer A sama dengan ada space sama dengan quote, dia buka quote ada dia tutup quote. Itu syntax betul and then ada semicolon belakang dan syntax betul tapi lagi semantik dia tak betul sebab integer tak boleh terima input bagi string. Okay, intermediate code generator ini kita tengok lebih detail lah. Tapi kita tak tengok secara mendalam lebih pada konsep saja. So untuk semua stage ni ada lagi satu benda yang kita akan belajar adalah symbol table. Okay, terutamanya semantic analysis ni dia memerlukan symbol table. Okay. Dan dia ada juga error handler. Maksudnya kalau ada error kat sini dia akan keluarkan error. Kalau ada error kat mana-mana stage ni dia akan masuk dalam error handler. So kalau tidak ada error barulah dia akan jadikan ESE. Barulah kita dapat kod kita tu dalam bentuk ESE ataupun assembly. Tapi kalau ada error dalam mana-mana salah satu pasal ni dia akan masuk pada error handler. Dia tak pergi pada target code. Target code dia tak akan generate lah kalau ada error. Okay, ni contoh contoh ketika kita ada kod high level programming language kita macam ni kan, jumlah dengan bilangan air kali harga air tolak y campur 0.5. Okay. So kat ni banyak ni variable 1, 2, 3, 4, 5 variable lah ataupun 3 token 3 token. So change the existing code so that you only have a maximum of 3 variable. Nak satu line ni ada 3 je paling banyak. So jumlah bilangan pelajar kali harga air. Tak boleh ada yang lebih-lebih ni. So, boleh tukar tak ni? So kita boleh tukar Ada jawapan tak? Ya. So, contoh kita tukar dia kepada jumlah okay, sama dengan apa saya tulis lah. Sekejap. Okay. So, macam mana nak jadikan dia lebih ringkas? Kita buat jumlah sama dengan 3 je maksimum bilangan pelajar kali A. Sebab maksimum dia 3 je. So kita buat A sama dengan harga air tolak
P. Okay, so 3 je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. B itu adalah Y campur 0.5. Okay, so ini dipanggil optimization. Kita optimiskan dia daripada satu line yang ada banyak-banyak. Kita optimiskan dia. Ni dipanggil ni bukan optimize, dipanggil intermediate code lah. Sebelum kita nak convert ini kepada assembly, kita kena convert dulu kepada code dipanggil 3 maximum. Sebab apa 3 maximum? Sebab assembly dia punya maximum dia 3 je. Macam tadi. Dia ada move, tekan AX dengan 1. So 3 je dia tak boleh lah macam ni. Ada lagi koma, move lagi sini, ada lagi sini. No, tak boleh. Dalam assembly dia 3 saja. Jadi kita kena convert code ini kepada dipanggil intermediate code lah. Ataupun 3 op code. Ni kita akan tengok lebih detail lah. Cuma nak explain tentang yang ni apa maksud intermediate code generator ni. Maksudnya daripada code ni kita kena create balik code ni kepada intermediate code sebelum kita boleh convert kepada code generator ni. Ada code optimization lagi. Optimization ni contoh macam ni. Contoh tambah kosong belakang ni. Jadi code optimization dia boleh ignore je ni. Dia akan buang je. Ni tak berkaitan. So dia boleh buang. Itu code optimization lah. Masuk code optimization. Kemudian bila dah jadi bentuk yang cantik, baru dia boleh generate kepada assembly. Ni contoh dia. Okay, ni contoh dia. Ni high level language kita. Okay. Initial campur rate kali 60. And then lexical analyzer ni dia akan detect, scan mana variable. Ni variable lah. ID ni adalah variable. Ni variable 1. Initial ni variable 2. Rate ni adalah variable 3. Tapi dah ni guna ID lah. ID tu adalah variable. Ni kali 60. Syntax analyzer dia akan check adakah ini memenuhi syntax. Menggunakan pepohon macam ni dipanggil syntax grammar. And then dia akan check ada isu tak 60 ni nak kali dengan nombor-nombor yang lain, nak campur dengan nombor-nombor ni. Dia akan check lah. Kalau integer semua dia boleh lulus lah ni. Kalau ada salah satu string dekat syntax analyzer ni dia akan ada problem. Nak check ni dia akan refer kepada simbol table ni. Ini secara umum lah, kita akan tengok detail lah. So setiap stage ni kita akan tengok detail nanti dalam setiap topik. Intermediate code generator, ini yang saya sebut tadi. Maksimum 3 je. So dia ada 2. Pertama, temp sama dengan integer. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ni dipanggil code generator. Intermediate code generator. Maksudnya daripada panjang ni, jadikan 3 saja maksimum dalam satu line. Code optimization dia boleh buat. Contohnya, temp 1. Yang ni tak perlu buat ni temp 1 ni. Tapi terus dia masukkan dekat sini. Integer to real ni. Terus masuk 60. Tak perlulah line. Nampak? Daripada 1, 2, 3, 4 line. Dia convert kepada 2 line saja. Itu maksudnya code optimization. Kemudian code generator. Daripada code optimization ni. Dia akan generate terus lah. Maksudnya kalau macam ni. Dia jadi move ni dengan multiply ni. So ni convert je. Okay, tu stage-stage dalam compiler dan kenapa kita belajar compiler selain daripada nak buat kepada assembly language tu. Okay, sebab kita mungkin boleh guna konsep-konsep dalam compiler tu untuk buat scripting language. Okay, nak buat bahasa kita sendiri. So, kita tak convert kepada machine language lah. Compiler convert machine language. Tapi kita boleh guna konsep tu untuk buat interpreter convert kepada scripting language. Okay, ataupun kita nak validate form, contohnya email, format betul tidak. Form yang dimasukkan tu untuk nombor telefon, adakah mengikut format nombor dan ada dash ke, atau format validation lah.
And then language translator, maksudnya daripada bahasa Melayu nak translate kepada English. Masa boleh guna konsep compiler ni. And then grammar, spelling checker. Okay, spelling checker contohnya ejaan SY dia convert kepada SAYA, saya. So boleh guna juga compiler, konsep yang kita belajar nanti. Okay. Selain daripada tu, ini dah level tinggi lah kalau kita nak belajar compiler ni untuk buat realization ataupun dari segi memori. Ini dari segi yang ni yang optimization lah. Optimization maksudnya daripada kod yang panjang-panjang tu boleh tak kita kecilkan dia supaya kalau run dekat mobile dia boleh run sebab dia tak perlu kod yang besar. Walaupun kita type kod tu panjang tapi bila masuk optimization dia akan tolong optimiskan untuk kita. Okay. Translator. Okay, untuk buat translator. So, macam tadilah, instead of dia generate kepada machine code, kita boleh generate kepada bahasa lain. Sama juga macam kita guna C++ builder tu, kita boleh generate kepada sama ada Apple ataupun kepada Mac OS atau translation. Ataupun kepada mobile kan. Itu guna compiler. Boleh generate kepada any machine code ataupun sama juga kepada bahasa-bahasa lain lah selain daripada machine code ni. Tak semestinya kita guna compiler machine code je. Boleh juga kita guna konsep compiler untuk another language. Tadi bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Okay, so bila kita sebut compiler, dia ada benda-benda yang related tapi kita akan fokus kepada compiler. Compiler ni dia ada source file kepada assembly. Source file kepada assembly. Okay, ini source file kepada assembly. Kita tengok tengok kat sini dia ada preprocessor. Apa maksud preprocessor? Sebelum masuk compiler, mungkin coding kita ada include stdio.h. Okay, so ini compiler tak boleh convert terus kepada assembly. Sebab apa? Sebab ini program ni kita tak nampak program dia. Sebab dia include ni file lain. Jadi preprocessor ni yang akan cari file ni dan masukkan dalam kod kita. Sebab compiler nak convert nanti kan. So dia akan ambil semua file ni, dia masuk dalam kod kita. Include sekali dalam ni. Kalau macam ni, compiler tak boleh nak proses. Jadi ini dia akan buat oleh preprocessor. Okay, so dia include program-program tu letak kat atas. Maksudnya stdio lah. File ni dia letak dalam ni. So tu preprocessor yang buat. So bila dah ada semua coding dalam ni, nak satu file, compiler akan buat kerja dia akan convert kepada assembly. Compiler convert pada assembly tapi CPU hanya memahami machine code. So ada satu lagi assembler. Assembler ni akan ambil assembly yang di generated by compiler kepada machine code. Okay, sebelum ni nak run machine code ni, dia akan tengok dulu ada tak machine code ni bergantung kepada file-file lain. Macam DLL lain kan, macam diguna software lain ataupun function-function di luar daripada coding ni lah. Maksud tu dia akan dibuat oleh linker. Maksudnya ini untuk coding ni, ini dia punya machine code. Tapi untuk run machine code ni, ada lagi coding-coding lain. Maksud ni akan linker ni akan linkkan coding machine code ni dengan coding-coding yang lain tu. Kemudian barulah akan keluar pada machine code. Okay, so compiler kita hanya cover kat sini sajalah. Source code kepada assembly saja. Alright, itu saja. Ada soalan? Ini lebih kepada teori je. Maksudnya tahu je lah. Tak perlu faham. Bukan tak perlu faham. Tak perlu buat pun. Sekadar untuk tahu saja. Untuk detail kita akan tengok dalam topik-topik yang akan datang. Topik-topik yang akan datang kita akan cover berdasarkan stage-stage tu lah.
Kita akan belajar macam mana nak ini nak jadi macam ni daripada syntax analyzer, daripada ini nak jadi kepada syntax tree ni, daripada semantic analyzer nak jadi macam ni. Ni kita akan belajar lah. Itu yang lebih penting lah dalam topik ni. Okay, ada soalan?